Ya, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Kami pelajar daripada UMPSA Gambang. Ingin menemu bual Cikgu berkaitan dengan subjek kami iaitu etika dan peradaban. Okey. Okey, boleh tak Cikgu perkenalkan diri Cikgu? Nama saya ialah Ruhani Nur binti Ruhmat. Umur saya Hmm? 41 tahun. Saya dilahirkan pada 18 Oktober 1982. Saya dilahirkan di Kluang, Johor dan sekarang berkhidmat di SMK Tun Ismail, Batu Pahat, Johor. Okey. Saya seorang pendidik lah, guru ya. Cerita saya ialah seorang yang telah berkahwin, mempunyai 3 orang cahaya mata. Okey. Berkhidmat dalam bidang pekerjaan sekarang iaitu sebagai seorang guru selama lebih kurang 17 tahun. Hobi saya membaca majalah terutamanya berkaitan dengan sejarah Malaysia dan memasak. Pandangan saya mengenai etika dan peradaban ialah etika ialah sesuatu yang boleh meningkatkan nama dan juga peradaban bagi seseorang manusia, terutamanya dalam era moden ini yang serba mencabar lah. Itu pandangan saya secara ringkas. Okey Cikgu. Ya. Berkait aktiviti yang seterusnya iaitu bahagian 2 kami. Saya akan bertanyakan 10 soalan iaitu yang berkaitan dengan etika dan peradaban. Soalan yang pertama saya, bagaimanakah negara dan bangsa idaman dapat dibezakan? Okey. Jika mengikut dari segi perspektif sejarah, negara bangsa ini sebenarnya dia ialah salah satu daripada ciri-ciri yang menjadikan sesebuah negara itu dibangunkan. Jadi negara bangsa itu adalah sesuatu yang telah digazetkan. Contohnya dari segi pembentukan negara bangsa, antara ciri utama pembentukan negara bangsa ialah dari segi kerajaannya, dari segi sultannya, dari segi kerajaan itu mempunyai wilayah pengaruh, kerajaan itu mempunyai undang-undangnya. Jadi kalau kita lihat tadi, itu adalah dari segi ciri-ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu dan juga melibatkan Kesultanan Melayu Melaka secara khususnya. Tapi sekiranya kita melihat dari aspek bangsa idaman, barangkali dia boleh dilihat dalam bentuk masyarakat yang kita sebut hari ini. Ada setengah negara mereka menginginkan bahawa kita wujud sebagai satu negara majmuk ataupun mempunyai bangsa idaman iaitu bangsa kepelbagaian bangsa seperti yang hadir hari ini iaitu masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai bangsa, budaya dan agama di Malaysia. Hari ini juga kita didedahkan dengan satu lagi istilah iaitu berkaitan dengan masyarakat madani yang masyarakat madani ini merujuk kepada masyarakat yang sempurna, mempunyai ciri-ciri unggul yang berlandaskan kepada pegangan agama dan juga ke nilai jati diri sebagai seorang warga negara. Itu bagi saya adalah dari segi negara bangsa dan bangsa idaman mempunyai perbezaannya berbanding daripada zaman dahulu lah. Okey Cikgu. Soalan yang kedua pula, mengapakah pembentukan negara bangsa itu penting? Pembentukan negara bangsa ini penting kerana sesebuah negara itu dia hanya dapat berdiri tegak dan juga dia dapat diteruskan keberlangsungan pemerintahannya dengan adanya ciri-ciri negara bangsa yang kuat. Sebagai contoh, sekiranya sesebuah kerajaan bangsa itu dia hendak kekal sebuah negara yang berdaulat, dia mesti mempunyai ciri-ciri iaitu mempunyai wilayah pengaruh dia yang telah diperakui dari segi sempadan dan juga dia mesti mempunyai undang-undang yang sangat kukuh bagi menjamin kestabilan politik, ekonomi dan juga sosial bagi sesebuah negara itu. Bagi saya, pembentukan negara bangsa itu pentinglah kerana hari ini isu sempadan, isu tentang campur tangan negara lain seperti mana yang kita lihat hari ini
Kadang-kadang sudah ada sempadan seperti isu berkaitan dengan Palestin dan Israel, tetapi masih juga boleh berlaku pencerobohan daripada pihak yang sebenarnya mereka tidak ada negara seperti Israel, tetapi kerana tadi keutuhan undang-undang itu tidak berjaya dipertahankan dalam sesebuah negara itu. Okey, Yang terusnya. ketiga, bagaimanakah kelompok organisasi menjalankan tanggungjawab sosial memberikan kesan kepada setiap Lapisan masyarakat. Mm-mm. Baik. Soalannya ialah bagaimanakah, jadi lebih merujuk kepada cara. Kalau dilihat, kelemahan sesebuah organisasi itu memberi kesan terutamanya dari segi sekiranya sesebuah organisasi itu tidak dapat ditadbir urus dengan baik kerana penyelewengan kuasa ataupun pemusatan kuasa kepada sesebuah kuasa tertentu sahaja. Sebab itu, bagi saya, kekuatan kalau dilihat dari segi Malaysia, kita mempunyai terutamanya negara yang demokrasi lah. Kita mempunyai sistem kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi kerajaan persekutuan dan negeri ini mereka mempunyai peranan masing-masing. Itu mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan kuasa. Okay. Seterusnya yang keempat, bagaimanakah negara dibentuk? Okey, negara bangsa di Malaysia ini dibentuk dengan menggunakan model ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Alam Melayu dan juga ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Antara ciri Kesultanan Negara Bangsa Alam Melayu dan juga Kesultanan Melayu Melaka adalah tadilah, iaitu kita terdiri daripada kerajaan, ada raja, ada rakyat, ada wilayah pengaruh, ada undang-undang. Begitu. Jadi dengan ciri-ciri ini diadunkan dan terbentuknya dua istilah yang sangat penting dalam sistem pembentukan negara bangsa di Malaysia hari ini, iaitu Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Soalan yang kelima, mengapakah sebilangan rakyat Malaysia tidak menyanjungi etos nasional Malaysia? Etos nasional Malaysia. Pada pandangan saya, kesedaran rakyat Malaysia tentang ciri etos Malaysia itu sebenarnya yang kadang-kadang membuatkan mereka kurang menyantuni lah, kita kata etos nasional Malaysia. Mereka bukannya tidak menyanjungi etos Malaysia itu, tetapi mereka kurang praktikal macam tu tentang etos nasional Malaysia. Mungkin salah satu sebab ialah kerana kekangan kerjaya hari ini dan kadang-kadang anak muda hari ini kita lebih terdedah kepada kecanggihan gadget berbanding dengan pemumpukan nilai-nilai budaya rakyat Malaysia itu sendiri. Okey. Tetapi bagi saya, pada pandangan saya lah, salah satu daripada program yang saya lihat mungkin boleh memartabatkan semula minat rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda terhadap etos nasional Malaysia, ialah dengan pembugaran semula projek Rakan Muda. Kerana dalam program projek Rakan Muda ini ada rakan muda yang berkaitan dengan budaya, warisan yang akan dapat mendekatkan mereka dengan alam sekitar Malaysia, kepelbagaian masyarakat terutamanya di Sabah dan Sarawak. Jadi itu mungkin akan boleh menarik semula mereka kerana pada satu ketika dahulu semasa dilaksanakan program Rakan Muda, generasi muda hari ini mereka rancak dalam melibatkan dirilah dalam program-program berkaitan dengan etos nasional Malaysia. Okey, seterusnya.
Yang keenam, bagaimanakah untuk membezakan maksud budi pekerti dengan budi bahasa? Pada pandangan saya, budi pekerti ini adalah tingkah laku. Tapi kalau budi bahasa ini ada dilihatnya dari segi tutur bahasa. Kalau budi pekerti adalah tingkah laku, movement, Mhm. gerakan. Kalau budi bahasa lebih kepada tutur kata, budi bahasa. Kuatnya begitulah. Okey. Yang ketujuh, kenapa etika dan peradaban perlu bergerak seiring bagi Malaysia untuk mencapai peradaban tinggi? Etika dan peradaban perlu bergerak seiring untuk mencapai peradaban tinggi kerana satu, kita merupakan salah satu daripada lingkungan disebut sebagai Asia Timur ataupun masyarakat Timur. Jadi masyarakat Timur kalau mahu berjaya bukan semata-mata kerana dari segi kelulusan pendidikannya. Dia mesti diseiringkan dengan etika dan juga peradaban. Kerana masyarakat yang tinggi ilmu, sekiranya dia berbudaya tinggi dan dia pasti membawa peradaban yang baik. Dia akan dikenang sebagai satu tamadun yang mempunyai kesantunan, tata susilaan yang tinggi. Tambahan pula, masyarakat timur ini satu, tidak lari daripada pegangan agama yang sangat kuat yang memang mementingkan etika dan nilai. Kedua, baik dari segi agama mana sekalipun. Kedua, sekiranya kita orang yang beretika tinggi, kita lebih mudah untuk diterima dalam pasaran kerja hari ini. Dan itu memudahkan urusan seharian kita. Dengan cara ini sahaja kita sebenarnya boleh survive atau kita boleh berdiri tegaplah dalam cabaran modernisasi hari ini. Kerana etika yang atau morality yang tidak baik itu sebenarnya hanya akan meruntuhkan tamadun. Walaupun kita berilmu tinggi tetapi tanpa nilai moral yang baik, mungkin kita akan terjebak kepada penyalahgunaan seks rambang ataupun kita akan terlibat dengan hiburan yang terlalu berlebihan sehingga akhirnya boleh menjejaskan prestasi kita dalam kerjaya dan akhirnya meruntuhkan peradaban bagi sesebuah bangsa itulah atau negara itu. Baik, seterusnya. Yang kesembilan, sejauh manakah sistem pendidikan di Malaysia berjaya memupuk budi pekerti mulia dalam kalangan masyarakat? Baik, sistem pendidikan di Malaysia ini dia memang bermatlamat pertama untuk melahirkan murid yang hari ini kita lihat ialah anak yang ABC, anak bijak cerdik, anak bijak dan dia juga cerdik untuk aplikasi. Jadi bagi saya sistem pendidikan di Malaysia ini kalau kita lihat dari segi aturannya, dari segi anak itu dilatih semasa dia di perhimpunan, dia memang diterapkan dengan amalan budi pekerti yang baik, cara dia diajar untuk bertegur sapa dengan rakan, dengan warga sekolah, dengan guru, dengan adanya selain daripada itu mereka juga diterapkan melalui majlis-majlis di sekolah. Contohnya sambutan Hari Guru, sambutan Maulid Rasul, jadi sambutan dalam program keceriaan sekolah. Mereka semua di dalam aktiviti seperti ini, aktiviti sukan, mereka sebenarnya memang diterapkan dengan budi pekerti yang mulia. Cuma dalam penerapan ini anak sebenarnya perlu praktis perkara itu. Sesuatu yang baik disebarkan oleh guru di tempat yang baik seperti sekolah kepada seorang anak yang kita anggap dia adalah satu kain putih yang dicorakkan, dia sebenarnya memerlukan komitmen daripada anak itu sendiri. Pertama anak itu sendiri. Kerana kita mencurahkan itu secara terus kepada anak didik kita. Jadi anak mesti berusaha untuk mendidik hati mereka, untuk mereka cuba untuk praktis.
ilmu adab ataupun nilai pekerti itu. Kedua ialah komitmen daripada ibu bapa ataupun masyarakat sekitar. Jadi persekitaran itu sebenarnya kadang-kadang menjejaskan proses guru ataupun warga pendidik untuk kita menyampaikan ilmu berkaitan dengan pendidikan budi pekerti lah. Jadi kerana soalan itu adalah sejauh mana penerapan itu ada, tetapi cabaran itu juga ada dalam proses kita menerapkan nilai budi pekerti dalam kalangan masyarakat, terutamanya anak-anak lah di sekolah. Okey, seterusnya. Bagaimana untuk membezakan adab dengan peradaban? Baik. Adab ini dilihat dari segi ketinggian budi bahasa. Peradaban itu dia adalah satu proses. Macam tu. Jadi kalau pada zaman dahulu, peradaban manusia itu lebih, kalau peradaban dia lebih kepada proses perkembangan manusia itu. Manusia itu dari segi dia punya pergaulan, kadang-kadang kalau dahulu kita lihat mereka adalah primitif. Mereka bergaul hanya dalam golongan mereka sahaja. Tapi peradaban itu makin lama semakin berkembang. Mereka daripada masyarakat primitif, mereka sudah menjadi masyarakat neolitik yang akhirnya mereka sudah bercampur dengan masyarakat luar. Daripada masyarakat itu, ialah masyarakat yang hanya bercucuk tanam ataupun masyarakat agraria hanya mengamalkan pertanian. Mereka sudah boleh bergaul dengan masyarakat maritim atau juga masyarakat kelautan yang menjalankan perdagangan. Jadi apabila peradaban itu semakin tinggi, mereka sudah boleh bergaul dan akhirnya melahirkan masyarakat hari inilah yang lebih bersikap moden, terbuka. Ada setengah negara mereka sudah mengalami seperti Malaysia, iaitu kepelbagaian. Walaupun masyarakat itu mungkin seperti Indonesia, mereka adalah satu bangsa saja, iaitu bangsa Indonesia, tetapi mereka mempunyai pelbagai bangsa Indonesia yang ada masyarakat Jawanya, ada masyarakat Sundanya, ada masyarakat Balinya, yang mereka sudah sesama mereka sudah boleh menghormati adat budaya yang berbeza antara satu sama lain. Adab itu lebih kepada tata susila, tingkah laku, budi pekertinya. Tapi kalau peradaban, dia ialah satu proses perkembangan masyarakat daripada dahulu. Adab itu tidak begitu kokoh, ditambah baik, diperbaiki untuk menangani cabaran-cabaran yang sedia ada lah hari ini. Terusnya. Okey, cikgu, soalan yang terakhir. Bagaimanakah maksud masyarakat majmuk dan masyarakat pelbagaian dapat dibezakan? Okey, masyarakat majmuk dengan mudahnya ialah masyarakat yang berbeza kaum, budaya dan agama. Seperti di Malaysia, masyarakat Melayu, Cina, India, ada juga masyarakat Serani, ada juga masyarakat peranakan Cina, peranakan India. Maksudnya peranakan Cina ini ialah masyarakat Cina, penduduk tempatan Cina yang bergaul, masyarakat Melayu tempatan yang berkahwin dengan masyarakat pedagang Cina, dan juga peranakan India yang banyak di Melaka dan juga di Pulau Pinang khususnya dikenali sebagai Citi Melaka. Mereka ialah masyarakat tempatan yang berkahwin dengan pedagang India. Ada juga masyarakat kacukan, peranakan Arab dan sebagainya. Itu adalah masyarakat majmuk. Tetapi kalau kepelbagaian, masyarakat kepelbagaian ialah masyarakat yang masyarakat majmuk adalah lebih khusus kepada masyarakat Melayu, Cina, India. Betul tak? Kalau masyarakat kepelbagaian adalah masyarakat yang mempunyai masyarakat peranakan. Itu kan sepatutnya. Betul? Okey. Silap saya di situ. Baik, masyarakat majmuk ialah masyarakat yang hadir selepas daripada kedatangan British yang membawa masuk buruh Cina dan juga India. Mereka ialah masyarakat Melayu sebagai masyarakat asal, masyarakat Cina dan juga masyarakat India. Kepelbagaian, masyarakat kepelbagaian ialah masyarakat tadi.
iaitu masyarakat peranakan yang saya dah terangkan tadi lah, iaitu masyarakat yang hasil daripada perkahwinan campur, iaitu masyarakat peranakan Cina atau Baba Nyonya, peranakan India macam tu, iaitu masyarakat tempatan yang berkahwin dengan pedagang India. Dia hadir semasa zaman kegemilangan Melaka lah, iaitu masyarakat tempatan. Kepelbagaian masyarakat ialah masyarakat tempatan yang berkahwin dengan masyarakat pedagang yang hadir semasa zaman kegemilangan pelabuhan Melaka. Bezanya. Okey, terusnya. Okey, cikgu dah habis soal jawab kita. Kan nilai kesukarelawan tu tak perlu. Tak perlu sebab dia nak 10 soalan saja. Okey. Minta maaf atas beberapa yang tidak begitu jelas lah. Ada apa-apa lagi? Tak apa. Tak ada. Terima kasih cikgu. Terima kasih sebab luangkan masa dengan kita orang. Dengan kami. Ya, minta maaf banyak-banyak ya atas segala perkara yang mungkin tidak begitu jelas. Saya doakan awak berjaya Okey, terima dalam kasih. pelajaran dengan baik. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum.